Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Syafi'i dari kelas PJ1. Pada hari ini saya ingin membahaskan tentang isu-isu gaya hidup sihat dari aspek pemakanan. Kita pergi kepada maksud amalan gaya hidup sihat dan pemakanan seimbang. Maksud amalan gaya hidup sihat ini adalah cara hidup yang mampu mengurangkan risiko mendapat penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Contohnya penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung yang ketara, melahirkan rakyat yang sihat dan produktif. Aspek pemakanan yang seimbang menjadi penentu dalam menjalani satu kehidupan yang sihat. Diet yang baik akan menjadikan kehidupan seorang manusia itu lebih sihat untuk jangka masa yang panjang. Ini antara isu-isu yang saya akan bahaskan. Yang pertama, masalah obesiti yang semakin membimbangkan. Isu yang kedua adalah isu kebersihan makanan. Isu yang ketiga adalah isu kekurangan zat iaitu malnutrisi. Dan isu yang keempat adalah isu keselamatan makanan. Percaya atau tidak, Malaysia digelar negara gemuk di Asia Tenggara. Mengapa gelaran tersebut diberikan kepada Malaysia? Ini adalah punca berlakunya obesiti di Malaysia. Punca yang pertama adalah disebabkan oleh pemakanan yang tidak seimbang. Sebenarnya, Malaysia telah dibekalkan dengan piramid makanan yang boleh menyihatkan tubuh badan seseorang itu. Tetapi rakyat Malaysia yang degil tidak mengikut piramid makanan yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua adalah faktor kegilaan terhadap pengambilan gula, di mana kita tahu setiap gerai dan kedai-kedai menjual minuman bergas. Minuman itu sebenarnya sangat berbahaya kerana kandungan gula di dalam minuman tersebut sangat banyak. Yang ketiga adalah trend minuman hipster seperti bubble tea. Apa yang minuman yang dikategorikan seperti bubble tea ni? Contohnya Cool Block dan Tea Life dan sebagainya. Jadi minuman-minuman ini sebenarnya mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi yang boleh menjejaskan kesihatan seseorang. Seterusnya adalah yang keempat, makan tidak mengikut waktu. Mengapa adanya isu ini, makan tidak mengikut waktu ni disebabkan oleh di Malaysia, restoran-restoran ataupun gerai di Malaysia membuka gerai sehingga lewat malam, sehinggalah pukul 12 malam sanggup menunggu pelanggan untuk membeli makanan. Ini adalah kita dapat lihat mereka sanggup membuat begitu hanya demi untuk mengaut keuntungan tanpa memikirkan kesihatan rakyat Malaysia. Seterusnya, masalah kebersihan makanan. Masalah kebersihan makanan ni, saya beri firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang kamu yang ada di bumi yang halal lagi baik. Surah Al-Baqarah ayat 168. Di situ kita dapat tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang kebersihan ini kepada umat manusia di atas muka bumi ini, terutamanya umat Islam. Okey, jadi isu yang seterusnya adalah kemajuan teknologi yang pesat menyebabkan makanan bersih sentiasa terdedah tanpa disedari. Contohnya seperti di kawasan-kawasan kilang dan di kawasan-kawasan permis makanan yang besar-besar. Okey, seterusnya yang ketiga, mengambil mudah tentang cara penyembelihan haiwan, pemprosesan, penyimpanan dan persekitaran kawasan makanan tersebut. Yang keempat adalah pencemaran najis di premis makanan tanpa disedari. Walaupun mereka menyedari, tetapi mereka memandang enteng kerana mereka menganggap perkara itu tidak mungkin memberi kesan kepada mereka, tetapi memberi kesan kepada orang lain. Seterusnya, isu yang ketiga adalah isu kekurangan makanan iaitu malnutrisi. Seperti yang melalui pembacaan saya, seramai 21.8% kanak-kanak di bawah umur 5 tahun terbantut kesal daripada malnutrisi ini. Hal ini terjadi apabila wujudnya ketidakambel berat terhadap makanan yang seimbang. Di Malaysia pula, isu yang terjadi adalah digelar sebagai double burden. Apa yang dimaksudkan dengan double burden ni? Ada dua kategori, iaitu kategori kekurangan berat badan dan kategori lebihan berat badan. Tetapi di Malaysia
topik untuk malnutrisi ni tidak terlalu mendalam lah. Maksudnya tidak terlalu terjejas untuk rakyat Malaysia. Kerana rakyat Malaysia kebanyakannya cukup makan. Okey, punca berlakunya adalah disebabkan pendapatan keluarga yang kurang berkemampuan. Okey, pada 2019 kita dikejutkan dengan wabak COVID-19 di mana wabak COVID ini telah memberi kesan kepada pendapatan isi rumah. Ketua keluarga tidak dapat keluar untuk mencari rezeki. Disebabkan itu, mereka tidak mampu untuk membeli makanan-makanan yang berkhasiat kepada anak mereka. Seterusnya, isu yang seterusnya adalah menurut kemahuan anak-anak yang makan makanan tidak mengikut piramid makanan yang sebenar. Contohnya macam hari tu, anak dia hanya nak makan ayam sahaja. Jadi dia ikut dan turuti kemahuan anak dia tanpa menyelitkan vitamin, tanpa menyelitkan karbohidrat. Jadi, makanan seimbang tidak berlaku lah di situ. Seterusnya adalah kurang didikan tentang bahayanya kekurangan malnutrisi dalam tubuh badan. Seterusnya adalah tidak diterapkan dan diamalkan sejak kecil lagi. Ini adalah peranan guru dan peranan ibu bapa yang penting untuk menerapkan amalan pemakanan seimbang dalam keluarga ataupun dalam diri anak-anak tersebut. Seterusnya adalah isu tahap keselamatan makanan di era COVID-19. Okey, kawalan dan pemantauan terhadap keselamatan Malaysia terhadap keselamatan makanan di Malaysia tidak diambil peduli. Kenapa perkara ini berlaku? Okey, semasa pandemik COVID-19 ini berlaku, maka SOP ataupun kawalan ketat telah diperketatkan di seluruh negeri, iaitu semua pekerjaan, semua lalu lintas tidak boleh digunakan semasa kawalan pergerakan ini. Jadi dengan berlakunya perkara ini, kawalan dan pemantauan terhadap makanan tidak dapat dijalankan. Mereka tidak dapat mengesan mereka tidak dapat mengesan bahayanya makanan-makanan yang tercemar dan makanan-makanan yang salah di sisi undang-undang. Seterusnya adalah peningkatan penjualan makanan secara atas talian. Okey. Seperti yang kita sedia maklum bahawa di Malaysia banyak Korea ataupun contohnya seperti GrabFood, Shopee dan Foodpanda. Mereka menyediakan makanan-makanan secara atas talian menggunakan aplikasi Just Order dan makanan sampai. Jadi di situ kawalan dan pemantauan tidak dapat dilakukan kerana mereka tidak dapat membuat satu persatu kerana terlalu ramai rakyat Malaysia yang menjual. Seterusnya, disebabkan oleh itu, wujudnya ketidaktentuan maklumat berkenaan dengan keselamatan makanan. Ada sesetengah penjual tidak mendaftar untuk mendapat lesen penjual dan sebagainya. Seterusnya, ini adalah cara menyelesaikan isu pemakanan yang dibahaskan. Cara yang pertama adalah memberi pendedahan tentang kepentingan makanan yang selamat dan seimbang. Memberi pendedahan tu contohnya melalui talian, iaitu melalui online lah. Maksudnya, guru-guru ataupun pihak yang berwajib menyampaikan pesanan-pesanan itu melalui media sosial dan sebagainya. Yang kedua adalah mengadakan kerjasama antara kerajaan Malaysia dalam menyelesaikan isu pemakanan. Contohnya, menguatkan undang-undang ataupun memperketatkan kawalan makanan itu di premis-premis makanan, premis-premis pemprosesan makanan. Yang ketiga adalah menghadkan pembukaan restoran atau gerai makan sehingga lewat malam yang menyebabkan rakyat Malaysia memakan tidak mengikut waktu. Dan yang keempat adalah memberi penekanan tentang pendidikan keselamatan pemakanan dalam subjek pendidikan kesihatan di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Dan yang kelima adalah menggalakkan aktiviti bercucuk tanam sendiri di kawasan rumah. Contohnya, waktu pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, masa tu kita boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah lah dengan keluarga kita. Kita kan tak boleh keluar rumah. Jadi, waktu itulah adalah waktu yang sesuai untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim dengan
mengadakan aktiviti bercucuk tanam, iaitu banyak faedah daripada aktiviti bercucuk tanam ini. Contohnya dapat menjimatkan kos, dan makanan yang dimakan tu ataupun sayur-sayuran yang dimakan tu lebih sihat dan terjamin kualitinya. Seterusnya, ini adalah objektif penulisan saya. Yang pertama, memberi pendedahan tentang isu-isu yang sering timbul berkenaan dengan amalan pemakanan seimbang. Yang kedua adalah mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan pemakanan seimbang sering terjadi dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan yang ketiga adalah menjelaskan dengan lebih terperinci kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya tidak mengamalkan amalan pemakanan sihat. Dan yang keempat adalah menganalisis beberapa aspek yang perlu dititikberatkan bagi menghindari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh amalan pemakanan yang tidak sihat. Dan yang kelima adalah mewujudkan kesedaran yang lebih mendalam tentang kesan negatif yang akan diperoleh sekiranya bersikap sambil lewa terhadap tahap keselamatan makanan. Ini adalah tinjauan literatur yang saya tulis dalam saya punya penulisan. Yang pertama adalah piramid makanan. Melalui piramid makanan ini, rakyat Malaysia ataupun amalan pemakanan yang seimbang dapat menjadi piramid makanan ini menjadi bahan rujukan untuk mendapatkan rutin amalan pemakanan yang seimbang. Yang kedua adalah keperluan nutrisi, di mana dalam piramid makanan itu, keperluan nutrisi, kita perlu mengambil semua jenis makanan yang ada dalam piramid makanan tersebut. Dan yang ketiga adalah penyajian hidangan yang sihat dan selamat, di mana ibu sebagai tukang masak menyediakan makanan yang sesuai untuk anak yang berperingkat umur, maksudnya, di mana contohnya bayi, kanak-kanak dan orang dewasa. Yang keempat adalah hidangan sajian mengikut saiz yang disarankan. Contohnya kuih seri muka dalam 30 gram untuk orang dewasa. Okey, seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah pemeliharaan kesihatan diri adalah tanggungjawab diri sendiri. Justru itu, sebagai seorang manusia, kita hendaklah menjaga kesihatan dengan baik serta mengamalkan gaya hidup sihat yang diajar oleh agama masing-masing. Sekian, itu sahaja topik yang saya bahaskan pada malam ini. Sekian, terima kasih.